Tajuk ucapan Kamahas pada petang ini ialah Tadbir Urus Tourism Malaysia. Betul. Sektor pelancongan ialah antara sektor ekonomi yang terpenting di Malaysia. Ia merupakan sektor ketiga terbesar di Malaysia dan telah menyumbang sekitar 6.5% daripada GDP pada tahun 2018. Perkara yang dibawa oleh saya pada hari ini berkaitan dengan Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Tourism Malaysia. Tourism Malaysia memainkan fungsi penting untuk menggiatkan pelancongan ke dalam Malaysia, khasnya melalui aktiviti pemasaran dan penggalakan. Dalam belanjawan tahun 2020, Tourism Malaysia menerima peruntukan yang amat besar, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 190 juta. Peruntukan program khusus penggalakan pemasaran, promosi dan acara-acara ialah sebanyak ringgit Malaysia 155 juta. Tahun Melawat Malaysia 2020 sebanyak ringgit Malaysia 40 juta. Dan peruntukan pembangunan pemasaran dan promosi sebanyak ringgit Malaysia 87.5 juta. Saya ingin mengutarakan dua isu. Pertama, strategi Tourism Malaysia. Tahun ini, sektor pelancongan sedunia telah terkesan oleh COVID-19 dan kebanyakan negara, termasuk Malaysia, telah mengenakan sekatan perjalanan untuk masuk ke negara. Jadi, apakah strategi Tourism Malaysia dari segi pemasaran dan penggalakan pelancongan untuk tahun ini? Adakah pihak kementerian akan mengkaji semula peruntukan belanjawan? Contohnya, bolehkah sebahagian peruntukan digunakan untuk tujuan pembangunan dan menaik taraf infrastruktur atau aset pelancongan? Kedua, Tadbir Urus Governance Tourism Malaysia. Pada Jun 2020, SPRM telah menahan 3 pengarah syarikat berkaitan kes rasuah dalam tender projek bernilai ringgit Malaysia 90 juta oleh Tourism Malaysia. Pada Januari tahun 2019 pula, mantan pengerusi Tourism Malaysia, Datuk Siu Ka Wei, dan seorang CEO syarikat swasta, Elizabeth Keng, telah direman oleh SPRM. Kes ini melibatkan kontrak ringgit Malaysia 99 juta yang dilaporkan diluluskan sebelum pilihan raya umum yang lepas. Sementara itu, pada September 2016, SPRM dilaporkan telah menyiasat seorang Datuk Seri di Tourism Malaysia atas penyalahgunaan kuasa dan pembelian tiket-tiket penerbangan. Begitu juga laporan Ketua Audit Negara untuk tahun 2018 menyatakan pengurusan kewangan bagi program promosi Tourism Malaysia tidak memuaskan kerana perbelanjaan pada tahun 2015 dan 2017 melebihi peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 56.59 juta. Perbelanjaan tidak diurus dengan cekap dan teratur menyebabkan berlakunya hutang tertunggak dan telah berlaku pelanggaran prosedur kewangan. Kes-kes tersebut amat merisaukan kerana berlaku dengan amat kerap. Maka saya ingin meminta beberapa penjelasan. Pertama, apakah status kes-kes yang disebut oleh saya tadi? Khususnya, apakah tindakan atau siasatan dalaman internal inquiry yang telah diambil oleh Tourism Malaysia sendiri? Kedua, apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh kementerian untuk menguatkan tadbir urus Tourism Malaysia? Ketiga, mengapakah maklumat keputusan tender dan sebut harga tidak lagi dipamerkan di laman web Tourism Malaysia? Ini penting untuk tujuan keterbukaan. Keempat, adakah laporan tahunan
Tourism Malaysia untuk tahun 2018 telah siap dan dibentangkan di Parlimen. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Yang Berhormat telah membangkitkan dua perkara. Satu, mengenai strategi menggalakkan pelancongan pasca COVID-19, dan yang kedua isu mengenai tadbir urus. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2020 Tourism Malaysia telah diperuntukkan di bawah grant mengurus jumlah 190 juta. Manakala peruntukan di bawah program khusus penggalakan pemasaran, promosi dan acara sebanyak 140 juta dengan pecahan 50 juta untuk pengiklanan dan 50 juta 90 juta untuk kempen Visit Malaysia 2020. Tourism Malaysia dari masa ke semasa sentiasa mengkaji semula peruntukan belanjawan tertakluk kepada kemajuan semasa pelaksanaan projek maupun program atau aktiviti. Tindakan sedemikian lebih ketara dilakukan apabila berlakunya penularan COVID-19 ini. Seperti mana ahli Yang Berhormat sedia maklum, kejayaan Malaysia dalam membendung penularan pandemik COVID-19 ini telah membolehkan pengoperasian semula sektor pelancongan domestik bermula 10 hari bulan Jun 2020, dan ini sekaligus telah memberi nafas lega kepada rakyat di negara ini, terutamanya penggiat industri pelancongan, untuk melancarkan semula aktiviti pelancongan yang telah terjajas ketika tempoh PKP dan PKPB. Bagi memastikan industri pelancongan kembali cergas, Kementerian telah merangka pelan pemulihan pelancongan seni dan kebudayaan melalui 5 strategi. Pertama, memulihkan kembali keyakinan orang awam untuk kembali melancong melalui kempen Malaysia Bersih dan Selamat. Yang kedua, merancangkan semula pelancongan domestik. Yang ketiga, meneroka potensi ketibaan pelancong asing melalui pelancongan rentas sempadan atau cross border tourism, seperti mengadakan gelembung perjalanan atau travel bubble dengan negara-negara jiran atau negara-negara zon hijau yang dikenal pasti hasil kerjasama dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Yang keempat, memberi keutamaan kepada segmen yang telah dibenarkan oleh kerajaan seperti pelancongan kesihatan, taman tema dan MICE. Dan yang kelima, memaksimumkan sumber yang sedia ada melalui kerjasama dengan pelbagai agensi. Pada peringkat permulaan, MOTEC telah melaksanakan 3 tindakan utama, iaitu pertama, menggalakkan rakyat kembali melancong dalam menyemarakkan semula industri pelancongan domestik melalui tawaran-tawaran oleh penggiat industri pelancongan seperti perhotelan dan sebagainya. Yang kedua, menggerakkan semula produk-produk dan aktiviti-aktiviti di bawah sektor pelancongan untuk kembali menjana pendapatan
dan menyumbang kepada ekonomi negara. Dan yang ketiga, supaya komuniti pelancongan mengamalkan pembudayaan baru dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard atau SOP yang telah ditetapkan sebagai norma baru aktiviti pelancongan di Malaysia. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang isu yang kedua mengenai tadbir urus Tourism Malaysia. Berhubung dengan kes-kes yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, Kementerian ini percaya bahawa pihak Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia atau SPRM telah dan sedang melaksanakan proses siasatan ke atas kes-kes tersebut dengan telus dan adil. Kementerian memandang serius akan hal ini dan berpandangan bahawa peraturan perolehan dan kewangan serta sistem prosedur kerja boleh diperbaiki agar kecekapan dan keberkesanan operasi di jabatan dapat dipertingkatkan serta membendung perkara-perkara sebegini agar tidak berulang. Lanjutan daripada pemerhatian laporan Ketua Audit Negara tahun 2018 mengenai prestasi kewangan Tourism Malaysia yang mencatat liability yang dikatakan oleh Yang Berhormat, liability bersih sebanyak 56.06 juta. Sebenarnya ini angka yang sebenar 56.06 juta, bukan 56.59 juta. Tourism Malaysia telah mengambil tindakan susulan sewajarnya bagi memperbaiki prestasi kewangan pada tahun 2019. Hasil daripadanya, pada tahun 2019, Tourism Malaysia telah berjaya mencatatkan prestasi kewangan yang memperasangkan, iaitu pendapatan bersih selepas cukai sebanyak 75.41 juta. Selain itu, satu jawatan kuasa siasatan dalaman juga telah ditubuhkan pada bulan Jun 2019 yang dianggotai oleh wakil daripada Kementerian Kewangan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta Tourism Malaysia. Pada dasarnya, siasatan tersebut dilaksanakan untuk meneliti sekiranya terdapat kelemahan dalam proses ketidakpatuhan peraturan perolehan dan kewangan. Yang kedua, mengenal pasti jenis ketidakpatuhan peraturan perolehan dan kewangan sekiranya ada. Dan yang ketiga, menyiasat puncak ketidakpatuhan peraturan perolehan dan kewangan sekiranya ada, sama ada berpunca daripada kecuaian pegawai, wujud penyelewengan atau salah guna kuasa atau kelemahan pentadbiran itu sendiri. Yang keempat, membuat cadangan penambahbaikan bagi memperbaiki kelemahan pentadbiran serta memperkemaskan sistem prosedur kerja yang sedia ada. Tuan Yang Dipertua, dalam usaha untuk memperkukuhkan tadbir urus yang berkualiti dan berkesan serta bagi mewujudkan warga kerja yang amanah, berhemah, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab serta mengutamakan kepentingan organisasi dan jabatan. Kementerian ini akan terus melaksanakan strategi-strategi yang telah dirangka bagi meningkatkan kesedaran dan tahap integritas di kalangan kekitangan di kementerian ini, antaranya
memantapkan keberkesanan tadbir urus terbaik melalui pelaksanaan mesyuarat berkala bagi mengenal pasti dan menyelesaikan isu atau masalah dan membincangkan langkah-langkah penambahbaikan. Yang kedua, meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan dengan memberi penekanan kepada penggunaan aplikasi teknologi maklumat serta memperkokohkan prosedur perolehan dan pembekalan perkhidmatan. Yang ketiga, melaksanakan program kesedaran memerangi jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa serta meningkatkan integriti. Dan yang keempat, perkara-perkara yang dibincangkan di peringkat jabatan juga akan dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa anti rasuah di peringkat kementerian yang memantau 3 aspek, yaitu integriti, tadbir urus, dan salah guna atau salah laku guna kuasa atau rasuah. Tuan yang dipertua, dalam pada itu saya ingin menegaskan dakwaan ahli yang berhormat bahawa maklumat keputusan tender dan sebut harga yang tidak lagi dipamerkan di laman web Tourism Malaysia adalah tidak tepat dan tidak benar. Semua keputusan tender dan sebut harga yang dilaksanakan oleh Tourism Malaysia dimaklumkan di papan kenyataan dan laman web Tourism Malaysia www.perolehan.tourism.government.my dalam tempoh 2 minggu, berpandukan kepada kaedah perolehan kerajaan atau PK 2.21. Mengenai laporan tahunan Tourism Malaysia 2018, sukacita dimaklumkan bahawa laporan ini dijangka akan dibentangkan dalam mesyuarat kedua panggal ketiga Parlimen ke-14 tahun 2020 di Dewan Raya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri.